Baiklah, cikgu kali ini akan membuat pembetulan dan juga bimbingan untuk menjawab soalan B, C, D dan E di mana ramai di antara kamu tidak dapat menjawab soalan. Di sini senang cikgu memberitahu kamu ya, untuk penyelesaian masalah, jawapan bukan perkara penting ya. Kamu dapat jawapan betul pun tidak ada markah sebab kalau tidak ada jalan kerja, kamu dianggap meniru. Oleh itu, adalah lebih baik kita ada jalan kerja. Itu sebabnya cikgu perkenalkan Blue Fish Balls. Sebab Blue Fish Balls itu dia menunjukkan langkah demi langkah. Mula-mula kamu blue, lepas tu fish ball, lepas tu S. Jadi, apabila orang melihat penyelesaian kamu, dia tidak akan terus nampak jawapan kamu, dia akan tengok langkah kerja kamu. Jadi, apa yang cikgu tunjukkan ini ialah jalan kerja yang mana membantu kamu untuk mendapatkan jawapan. Bukannya terus mendapat jawapan. Begitu ya. Jadi, kita cuba ya soalan B. Baca laju, bila kita baca laju, dia adalah mengenai jus, orange dan apple. Okay. Jus ini adalah jus ya. Ini sudah jawab nih ya minggu lepas. Okey, tak apa, kita terus pergi C. Okey, kerajaan mengagihkan sejumlah wang kepada mangsa banjir, wangisan yang mana setiap keluarga, maksudnya ini adalah mengenai agihan ya, wang, agihan. Okey, wang agihan kepada keluarga ya, kepada keluarga. Jadi kita tahu dia tu mengenai wang. Jadi kalau wang dia adalah dalam unit RM. Ingat tu ya, kalau wang dia dalam unit RM. Okey. Baca ayat yang pertama. Kerajaan mengagihkan sejumlah 3 juta ringgit wang ihsan kepada mangsa banjir di sebuah daerah ya. Maksudnya dia berikan 3 juta tu. 3 juta. Ya. Alright, 3 juta ni dia beri kepada mangsa banjir. Tidak tahu berapa mangsa ya. Mungkin ramailah tu mangsa dia tu. Tapi di satu daerah, mungkin daerah Tuaran kah? Begitu. So di Tuaran ada banyak keluarga ramai mangsa banjir kan. Tuaran tu pun ada banyak kampung. Jadi mungkin dia beri di satu kampung, 2 kampung begitu. Tapi dalam daerah yang sama kan. Kemudian sebanyak 3,000 keluarga. Dia harus berikan kepada 3,000 keluarga. 3,000 keluarga. Banyak nih, 3,000 keluarga. 3,000 keluarga. Bukannya 3,000 orang, 3,000 keluarga. Dalam satu keluarga pun mungkin ada 7 orang. Tapi dia ada 3,000 keluarga. Dia berikan. Setiap satu keluarga tu dapat. Jadi setiap satu keluarga tu dapat. Jadi ini 3 juta. Jadi dia berikan berapa di sini tidak tahu berapa dia beri. Tapi sama saja dia beri ni. Kalau yang ini dapat 100, ini pun dapat 100. Tapi dia ada 3,000 keluarga. Jadi kita tahu kalau kita berikan kepada setiap satu ni, maksudnya kita kena bahagilah. Bahagi. Maksudnya kita bahagi kan. Jadi 3 juta ini kita bahagi dengan 3,000. Jadi bila kita bahagi, ini 3 kali 1, 3 kali 1,000. Dapatlah, ini bukan 1,000 keluarga ya. Ingat, ini adalah wang. Jadi 1,000 ringgit. Okay. 1,000 ringgit ini untuk satu keluarga. Satu keluarga ni 1,000. Begitu. Jangan terus fikir jawapan. Ini bukan jawapan. Nampak ni soalan. Hitung setiap keluarga. Setiap keluarga ni hitung. Okey, sudah dapat. Beri jawapan dalam perpuluhan juta. Jadi telinga gajah dia ialah satu keluarga perpuluhan juta. Ingat tu, mesti jelas, fokus, perpuluhan juta. Jadi kamu sudah dapat 1,000 ringgit. Kali ini dia mau dalam perpuluhan juta. Macam mana mau tukar kepada perpuluhan juta? Guna 7 jari lah kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,000. Jadi kita letaklah di sini sifar sampai habis sana, titik di sini. So di sinilah titik tu kan. Jadi jawapan akhir dia adalah RM
0,001 juta, jangan lupa. Ya, itu jawaban dia. Jadi semaklah jawaban kamu nih, semak. Cara menyemak adalah bercerita. Oh, ada 3 juta diberikan kepada 3.000 keluarga. Jadi kalau begitu kena bahagilah. Jadi saya bahagi sana dapatlah RM1.000 satu keluarga. Jadi kalau 1.000 satu keluarga tu memang dia dapat. Betul lah itu. Jadi apa yang saya perlu buat ialah saya perlu nyatakan nilai ini dalam perpuluhan juta. Jadi inilah perpuluhan juta yang saya dapat. Betul lah itu. Jadi cara menyemak ya. Inilah langkah kerja. Ini yang mau diperiksa, bukannya jawapan. Kalau kau terus dapat jawaban itu tidak logik. Jadi kena logik ya. Okey, kita pergi kepada soalan D. Okey, soalan D, baca laju. Stadium sukan terbesar dunia Rangrado Mayday di Korea Utara dapat menampung sebanyak 0,15 juta orang penonton. Okey. Ini adalah tentang penonton. Begitulah laju cikgu membaca. Okey, mengenai penonton yang ada di Korea Utara. Okey, penonton stadium sukan Korea Utara ya. Jadi ada ayat pertama, stadium sukan terbesar dunia Korea Utara dapat menampung sebanyak 0,15 juta. 1,5 juta. Okey, penonton. Inilah itu. Tapi kamu kena tulis ini di dalam bentuk nombor bulat. Mesti tukar pergi nombor bulat. Jadi 7 jari lah. Sentiasa 7 jari. Supaya kamu sentiasa ingat dia ada 7 digit. Jangan terlebih digit, jangan terkurang digit. Okey. 0,150000. Jadi ini adalah 150,000. Okey, dalam mesti ada segi tepat ya supaya kamu tahu apa mau dibuat dengan nilai itu. Kemudian dalam satu acara sukan, bilangan penonton dewasa adalah sama dengan bilangan penonton remaja. Okey. Dewasa, remaja sama. Maksudnya penonton itu hanya terdiri daripada remaja dan dewasa. Terdiri daripada remaja dan dewasa. Jadi sama. Maksudnya ini mesti sama-sama. Jadi maksudnya ini adalah setengah. Jadi maksudnya ini adalah bahagi 2. Jadi 150 bahagi 2. 2 kali 1, 2 kali 7. 14. Jadi ada 1 lagi. Itu adalah 10 ya. Jadi 2 kali 5. Jadi 75,000. Sini 75,000. Sini pun 75,000. Okey. Hitung bilangan penonton dewasa. Okey, ini dewasa, ini remaja. Jadi berapakah dewasa di sana? Telinga gajah dia ialah dewasa. Jadi dewasa sana adalah 75,000. Jadi ini adalah untuk jawapan bagi soalan ini ya. Senang sangat kan? Itu adalah D. Cikgu gunakan ini segi 4 sahaja, boleh nampak sudah. Kalau mau letak setengah di sana, taulah setengah. Terakhir. Kempen menanam pokok. Okey, ini mengenai menanam pokok. Okey, menanam pokok semula untuk hijaukan bumi. Okey, baca ayat pertama. Kempen menanam pokok telah dilancarkan sejak tahun 2010 dengan tema hijaukan bumi, satu warga satu pokok. Okey, itu kita tahu dia mula 2010. Okey, tidak apa, teruskan. Jumlah pokok yang ditanam pada tahun 2011 adalah sama dengan 4708482. Okey, iaitu 1,46,727 kurang daripada tahun 2010. Maksudnya 2010 tu lagi banyak. Ini pendeknya begitu Dia cakap kurang. Maksudnya 2010 tu mesti lagi panjang. Sana dia. Dia panjang. Kalau kau bandingkan dia panjang. Kenapa? Sebab dia lebih dia berapa? Ini Ini kalau kau tengok sana tu, itu lebih dia. 1,46,727.
Jadi di sini 47088482. Kenapa? So, ini sama, cuma yang lebih itu dia punya ini lebih untuk 2010 tapi kurang untuk 2011. Itu maksudnya. Oke, kemudian kurang daripada ini 195.000 tuh, ini kurang lagi daripada 2011. 2012 pun lagi banyak, tapi dia hanya sampai sini saja. Kenapa? Sebab dia hanya 190 lebih ribu saja lebih dia. Jadi ini sama. Jadi yang kali ini lebih dia. Cikgu bagi tengok ya. Ini yang Nina nih. Ini adalah lebih dia 195.798. Begitu. Jadi yang Nina, yang ini pula lebih dia ini ya 1046727. Begitu. Jadi ini lagi panjang, lagi banyak 2010, 2011 paling sedikit dan 2012 agak banyak. Jadi soalan dia ialah hitung jumlah pokok yang ditanam tahun 2010. Hitung jumlah. Kalau jumlah itu maksudnya 2010 tambah dengan 2012. Itu telinga gajah dia. Jadi maksudnya kau cari 2010, cari 2012, kemudian tambah. Jadi 2010 adalah 470. Ini ayat matematik. Tambah dengan 1046727. Kemudian tambah lagi dengan ini 2012 4708482, kemudian tambah lagi dengan yang lebih itu 195.798. Jadi ini ayat matematik dia sama dengan. So kamu carilah, gunalah. Kamu tambah di sana, kamu akan dapat jawaban. So itulah cara untuk mendapatkan, inilah jalan kerja. Itulah sebenarnya cikgu melukis supaya kamu boleh nampak bagaimana dia lebih banyak, bagaimana dia boleh nampak kurang, begitu. Itulah tujuan dia untuk fishbowl itu. Kamu nampak perbezaan dia kan? So itulah cara dia ya untuk menjawab soalan-soalan penyelesaian masalah.